Okey. Dah mula ke? Dah start record? Ustaz. Ustaz buka kamera. Ustaz tak buka. Okey. Saya buka kamera insyaAllah. Internet Ustaz okey? Okey sangat. Okey, jelas. Okey jelas. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Muhammad Imran Yusof. Waalaikumsalam. Selaku staf yang berkhidmat di syarikat Harmony Excellence Holiday Sedan Berhad. Kami pelajar daripada Kolej Profesional Baitul Mal mengambil pengurusan diploma ibadah haji dan umrah. Sebelum saya memulakan sesi perbincangan kita pada hari ini, suka saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu bersama 4 orang rakan saya, insya-Allah. Nama saya Muhammad Yasin bin Muhammad Salam, dari Selangor, berumur 19 tahun. Okey. Kepada rakan yang seterusnya pula. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ajwad bin Muhammad Rashidi. Saya berasal daripada Kuala Lumpur. Saya berumur 19 tahun. Terusnya saya kepada rakan saya pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaifitul bin Ahmad Rashid. Saya berasal daripada Perak dan saya berumur 19 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafarisha binti Azhar, berasal daripada Pahang, berumur 19 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Hajjah Sabasri. Saya berasal dari Kedah dan berumur 20 tahun. Okey Ustaz. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan tajuk yang diberi oleh pensyarah kami, iaitu berkaitan cabaran agensi pelancongan dalam menghadapi mendepani pandemik COVID-19. Soalan yang pertama dan kedua boleh dimulakan dulu dengan saudara Ajwad. Baik, terima kasih saudara Muhammad Yasin. Baik Ustaz, untuk soalan yang pertama yang ingin saya bertanyakan kepada Ustaz Imran, iaitu perubahan dan cabaran yang dihadapi sepanjang pandemik COVID-19. Maksudnya di sini adalah banyak cabaran ataupun masalah yang berlaku pada travel ini sepanjang pandemik COVID ini berlaku pada tahun lepas 2019. So banyak cabaran dan masalah yang dihadapi oleh pandemik yang travel ini. Itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada adik-adik yang dalam jihad fisabilillah menuntut ilmu. Walaupun kita first time kenal, tapi jangan terlalu formal sangat, because ini adalah merupakan satu benda interview yang semi formal dan saya baik, sedikit pengenalan diri untuk kita kenal buat masyarakat, insyaAllah. Baik, nama diri, nama anak Ustaz Muhammad Imran bin Yusof, berasal daripada Bali, Kedah, sama satu kapal dengan Amira. Alhamdulillah. Baik, saya adalah merupakan seorang ustaz dan juga sebenarnya saya adalah seorang pegawai perkhidmatan pelajaran, iaitu ustaz dekat Kementerian Pelajaran lah. Dan dalam masa yang sama, saya juga berkecimpung dalam dunia travel and tour umrah ini selama 5 hingga 6 tahun. Tambah tolak lebih kurang lah di dalam satu syarikat yang saya senang untuk naungi, iaitu Harmony Travel, Harmony Excellence Sedan Berhad. Umum mengetahui bahawa di Malaysia ini banyaklah syarikat umrah yang kita pernah dengar yang terlibat dalam bisnes pelancongan umrah ni. Jadi
memandangkan pasca COVID-19 ini telah berlaku di merupakan masalah global dan ia juga adalah terpalit dalam bisnes kami juga lah. Jadi antara cabaran-cabaran yang ditempuhi sepanjang COVID-19 ini melanda di seluruh dunia secara global maka terdapat sedikit masalah ataupun gangguan segi keuangan lah dalam bukan kerana saya bercakap untuk Pregnancy Harmony Excellence saja, malahan travel-travel umrah sahabat-sahabat saya yang berada dalam bisnes ini terkesan secara langsung dari segi masalah logistik, pembayaran gaji-gaji staff, dan juga kita juga mengalami masalah dari segi macam mana nak buat pusingan modal untuk membayar sewa bulanan untuk bangunan, dan juga kita mengalami masalah untuk inilah masalah periklanan yang sudah bahan flight dan sebagainya terpaksa ditunda kerana masalah COVID-19 ni. Tapi alhamdulillah kerana ini adalah merupakan tahun kedua COVID-19 berlaku secara global. Jadi benda ni kita serap kos secara positif dan kita cuba alihkan kita punya hardcore business kepada bisnes-bisnes sampingan yang setakat ni alhamdulillah so far boleh menampung lah untuk pembayaran duit staff dan sebagainya. Nah, itulah pengenalan daripada saya insyaAllah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawapan yang diberi, sangat-sangat jelas dan sangat-sangat untuk kami fahami. Baik Ustaz, untuk soalan yang kedua pula yang saya bertanyakan adalah pelaksanaan BDR yang bermaksud bekerja dari rumah atau work from home WFH, adakah memberi impak kepada organisasi ni? Maksudnya macam banyak ke staf lain ke terlibat bekerja dekat rumah ataupun sebahagian staf yang pergi syarikat untuk bekerja? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Ajwa yang bertanya. Baik. Untuk persoalan ini sebenarnya untuk bekerja dari rumah ataupun work from home ni bukan saja syarikat organisasi umrah yang terlibat, banyak syarikat korporat ataupun multinasional lain yang terlibat untuk bekerja daripada rumah. Jadi dia ada pro and con sebenarnya bekerja dari rumah ni. Satu, bila kita bekerja dari rumah, kita tak perlu nak stay in kereta, tak perlu nak membazir duit untuk isi minyak kereta ataupun membuat perjalanan kalau lokasi tempat pekerjaan kita terjauh lah. Tetapi antara pro and con tu terdapat kontranya di situ. Bila kita bekerja daripada rumah, kita punya productivity ataupun sale tu ni secara asasnya adalah bergantung kepada sejauh mana kita membuat jualan kepada jemaah-jemaah umrah di luar sana. Jadi apabila berlaku work from home ini ataupun bekerja daripada rumah, makanya kita terpaksa mempertingkatkan kaedah sale ataupun peningkatan jualan melalui periklanan sama ada di Facebook, Instagram ataupun kaedah-kaedah media sosial lain yang popular seperti buat blog dan sebagainya. Begitulah kan daripada secara penjualan secara tradisional kita terpaksa mengaktifkan banyak platform digital lain yang boleh membantu penjualan kes. Tapi untuk umrah sebenarnya tak banyak membantu sebab tak ada flight, sebab Arab Saudi tak bagi terbang. Jadi memang tak ada kes. Tak ada production. Cumanya kita KIV lah semua pendaftaran ataupun registration untuk umrah untuk tahun 2019 dan 2021 lah saya nampak macam tu insyaAllah. Baik Ustaz, terima kasih atas soalan kami. Seterusnya bagi kepada rakan saya untuk tanyakan soalan yang ketiga. Silakan. Okey Ustaz. Soalan ketiga dari saya. Okey, pembelian dan penjualan sepanjang pandemik adakah meningkat atau menurun bagi agensi Harmony dalam pandemik COVID-19 ni? Baik, terima kasih Amirah. Seperti yang Ustaz kongsi tadi, semestinya lah untuk penjualan ini mesti ada penurunan lah sebab memang tak ada sale. Sale tak ada, dari segi orang nak pergi umrah tu memang tak ada langsung lah. Tahun lepas dengan tahun ni, ada orang nak pergi umrah tapi tak boleh terbang. Hatta even saya sekali sebagai muntawif pun dah 2 tahun tak boleh terbang. Jadi memang semua lah seluruh dunia meratapi dan menangisi lah
orang kata apa, environment ataupun benda yang berlaku ni, tapi apa boleh buat, kita berbalik kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahanlah Allah Taala memberi pelangi yang indah selepas kawan-kawan yang berada dekat Arab Saudi yang membuka hotel kat sana pun, hotel-hotel yang sekitar di Makkatul Mukarramah, di inilah Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, memang tak ada sale kosong. Kedai-kedai di bawah-bawah hotel pun semua tutup. Jadi memang terjejas lah seluruh dunia ni. Cuma alhamdulillah lah dalam 2-3 hari ni kita tengok Arab Saudi dah buka balik untuk haji, lebih kurang ada 50 hingga 60 ribu lah jemaah haji seluruh dunia. Mungkin hak Malaysia yang boleh pergi haji untuk tahun ni mungkin dalam, tak tahulah, 500 hingga 1000 orang macam tu kot, insyaAllah. Doa yang terbaik lah, insyaAllah. Semuanya terjejas, insyaAllah. Okey, baik Ustaz. Okey, yang soalan nombor 4. Adakah organisasi terpaksa mengurangkan pekerja atau membuat pengurangan gaji pekerja bagi memastikan kelangsungan syarikat tu? Mungkin syarikat tu ada wang pekerja ke yang ada kat syarikat tu, ataupun kurangkan gaji mereka dalam pandemik ni, Ustaz. Baik, jawapan ni adalah umum, bukan mewakili syarikat Harmony Excel lah. Jadi saya banyak juga sahabat-sahabat yang terlibat dalam handle ataupun jadi big boss dalam travel umrah di mana-mana syarikat. Dan apa yang boleh dibuat adalah merupakan konsep bertahan lah, survive lah. Jadi kaedah survive yang diamalkan oleh banyak-banyak syarikat ni, kita cuba tukarkan kepada alihan produk-produk hiliran lah. Seperti sebelum ini mungkin syarikat kita terkenal dengan syarikat travel umrah, menjual upah haji, pakej-pakej umrah, pakej-pakej haji swasta melalui muassasah dan sebagainya. Tapi kali ini kita tak buang staff, cumanya kita alih kepada produk hiliran seperti kita buat western food, kita buat satu produk-produk yang digemari oleh golongan-golongan muda seperti Poketo, macam burger, ice cream, dan ada juga kita ubah kepada produk-produk yang berasaskan makanan kesihatan sunnah seperti habatus sauda ataupun kapsul dan sebagainya. Jadi staff kita tak kurang, cuma kita alih kepada produk lain. Alhamdulillah setakat ni boleh survive lah. Tak ada yang kena buang lah. Kesian lah kat adik-adik semua kalau nak buang. Mereka nak makan apa kan. Ada anak isteri kan. Allahuakbar. Saya tak apa lah saya kerja kerajaan. Alhamdulillah lah kan. Okay, itu je lah yang saya bagi. Maknanya kita mewakili syarikat ni, kita berusaha lah untuk menghasilkan idea baru, inovasi baru. Mudah-mudahan yang bekerja di bawah syarikat kita ni tidak dibuang kerja. Tapi ada basicnya. Tapi untuk buat sale, untuk dapat commission ekstra tambahan, dia kena buat sale lah, insyaAllah. Terima kasih Ustaz atas soalan yang saya ajukan tadi. Okay, saya bagi ke sahabat yang lain. Okey Ustaz. Clear Ustaz suara? Okey, clear. Muka apa handsome, saya nampak jelas, insyaAllah. Okey Ustaz. Seperti yang Ustaz tahu, pandemik banyak merubah kehidupan manusia ke arah digital. Contohnya seperti promosi sesuatu produk itu menggunakan kaedah digital. Jika sebelum ini kita menggunakan hard copy, sekarang ni kita tak boleh secara face to face. Jadi kehidupan manusia banyak secara alam maya. Seperti berinteraksi antara satu sama lain di dalam Facebook, WhatsApp, Google Meet, Zoom dan sebagainya. Sama jugalah seperti dulu, kita juga boleh hantar sesuatu barang menggunakan secara face to face. Tapi sekarang kita hanya menggunakan online sahaja, di mana Rana akan hantar barang ke rumah kita. Jadi adakah organisasi syarikat Ustaz turut ke arah digital juga? Terima kasih. Okey, baik Yasin. Saya jelas soalan tersebut. Kita kena berubah ke arah zaman, ikutlah kita berada mengikut zaman. Jadi zaman sekarang adalah zaman fitnah Dajjal lanatullah, yang mana suatu hari nanti teknologi akan tidak ada lagi bila berlaku kiamat dan sebagainya. Tapi zaman sekarang ni masih belum lagi kiamat dan Dajjal masih belum turun. Kita kena tunggu kemunculan Imam Mahdi lah.
Jadi sebelum berlaku peristiwa-peristiwa besar kiamat ni, saya bagi semua atas kira sikit. Jadi life should be go on. Hidup perlu diteruskan. Even you all sebagai orang cakap kata anak-anak student universiti yang BBNU lah, budak-budak baru naab ni pun kena teruskan pembelajaran ataupun mengejar ilmu ni, kerana ilmu tu adalah merupakan jihad fisabilillah. Menjadi takbir Allahu Akbar. Baik. Untuk ekonomi, bagi kami yang berkecimpung dalam bidang bisnes ini, dan saya di dalam era pendidikan, di dalam bidang pendidikan sendiri, saya sebagai seorang muallim ataupun penyampai ilmu, kita menggunakan cara yang pelbagai. Sebagai contohnya, metod kaedah inilah apa Google Meet ni lah, Google Meeting ni. Kemudian ada satu lagi dia panggil sebagai Google Classroom. At the same time, kita ada beberapa aplikasi yang Kementerian Pendidikan berikan untuk memudahkan PDPR, pembelajaran yang berada di rumah secara online. Jadi begitu juga dengan bidang bisnes, khususnya dalam bidang travel ini. Untuk kami di Harmony Excellent ini, kita tukarkan seperti yang saya cakap tadi, ada beberapa produk hiliran yang kita buat seperti fast food, kita ada kambing prap, kita ada kapsul habatus sauda, dan kita ada baru-baru ni package ibadah korban yang dilakukan di Mekah, di Madinah. Semua tu adalah secara online. Kita buat blog, kita hebahkan dalam Facebook, kita iklankan dalam Twitter, dan kita kongsi aplikasi dalam IG dan sebagainya. Jadi itu adalah kaedahnya, dan setiap transaction yang berlaku di antara klien itu seperti yang Yasin cakap tadi adalah merupakan secara online, transfer dalam account company, and then kita akan post terus sampai ke rumah lah produk-produk hiliran tadi tu. Jadi memang kita tak face to face lah, dan benda ni cumanya kena ada urusan akad lah supaya lebih jelas kan. Itulah yang berlaku sekarang. Jadi make it happen lah, insyaAllah. Okey Ustaz, penjelasan yang cukup jelas. Okay. Soalan yang seterusnya, adakah organisasi menambah produk atau perkhidmatan yang baru sepanjang pandemik? Ya, seperti yang Ustaz tahu, pandemik ini amat mendatangkan kesan yang buruk kepada para travel agency lah. Ada yang bankrupt dan sebagainya. Jadi di sini Ustaz bolehlah memberi serba sedikit sebanyak berkaitan produk atau perkhidmatan yang baru daripada yang sedia ada. Saya rasa jawapan tu saya dah cakap tadi kan. Kita dah tukar produk daripada buat sale umrah kepada produk-produk makanan. Jadi itulah inovasi dan juga produk-produk yang kita cuba buat untuk survive, untuk bantu staff supaya mereka ni ada kesinambungan lah dalam hidup kan. Jadi itulah yang saya dapat katakan, bahawa kehidupan ini kita tak boleh nak estimate ataupun kita nak boleh buat satu assumption ataupun ramalan bahawa setiap hari itu Allah Ta'ala akan memberi satu gambaran yang indah untuk hari-hari yang kemudiannya. Tapi sesungguhnya setiap hidup manusia itu pasti akan ada cabaran lah. Even dalam bisnes travel umrah sekalipun, mana kita boleh jangka suatu hari nanti COVID ni datang, bisnes umrah ni lingkup satu dunia. Menyebabkan banyaklah seperti yang Yasin cakap tadi, syarikat-syarikat umrah tu gulung tikar. Ada yang tutup pun. Tinggal lagi beberapa syarikat yang boleh bertahan, dan alhamdulillah pun Harmony boleh bertahan di saat ini. Jadi saya nampak ini adalah satu peluang yang positif seandainya Allah Ta'ala angkat musibah COVID-19 ini suatu hari nanti. Jadi ini adalah merupakan peluang-peluang besar yang terhidang di depan mata untuk syarikat umrah yang kekal relevan, yang mana akan berlaku dubbing triple ataupun akan berlaku inilah permintaan orang nak pergi umrah ni terlalu banyak. Sebab syarikat umrah dah banyak yang tutup, dan mereka akan carilah syarikat-syarikat umrah yang masih ada dengan package-package yang menarik itu saja. Jadi alhamdulillah lah, saya sentiasa positif lah dengan COVID-19 ni, insyaAllah. Pasti ada hikmah tersembunyi insyaAllah. Doa yang baik-baik insyaAllah. Amin insyaAllah Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penerangan yang diberikan soalan saya. Okay. Sahabat yang seterusnya boleh teruskan soalan. Okey, baiklah Ustaz. Jelas tak suara saya? Jelas Marisha. Ingatkan Iman. Okey, baiklah Ustaz. Saya nak tanya Ustaz, macam tadi Ustaz cakap syarikat ni ada membuat macam produk-produk yang lain macam makanan dan habatus sauda semua semasa pandemik COVID-19 ni kan, untuk menampung balik keadaan yang terjejas.
Jadi saya nak tanya Ustaz, ada tak perancangan jangka pendek yang lain yang dibuat oleh syarikat dalam menepani pandemik COVID-19 ni? Okey, baik. Kepada Farisha. Selain daripada produk hiliran yang seperti berasaskan fast food, seperti kambing perap dan juga Poketo Doraemon yang kita gunakan sejenis macam roti, dalam tu ada flavor ataupun aiskrim yang multi flavor tu, kita juga ada buat kapsul batu sauda, dan kita juga sekarang ni 2 bulan lagi insya-Allah kita akan sambut Aidul Adha, iaitu Hari Korban. Jadi syarikat saya ada melancarkan korban di bumi Mekah lah, iaitu dengan korban satu bahagian RM490 untuk dengan harga seekor kambing lah. Itu untuk yang terkini, iaitu ibadah korban di Mekah. Jadi itu antara yang kita boleh buat, dan dalam perancangan syarikat juga kita nak memberi informasi dan juga kemungkinan kita akan buat bengkel secara online untuk merekrut lah, dalam bahasa pasarnya, merekrut adik-adik BBNU ataupun insan-insan yang berminat, khususnya macam you all lah yang terlibat dalam, yang baru nak start engine dalam bidang bisnes umrah dan juga haji ni. Kita nak buat bengkel pengurusan mutawif secara profesional dan kita akan bagi cert lah. Jadi bila dah dapat cert tu nanti, kalau COVID ni hilang, jadi cert tu boleh gunalah untuk adik-adik ataupun siapa yang berminat dalam bidang umrah ni, untuk dia lebih maju lah ataupun dia jadikan sebagai pekerjaan dia. Jadi kita akan kita plan, kita nak buat bengkel pengurusan mutawif profesional secara online lah, insya-Allah. Doalah insya-Allah. Apa-apa nanti saya update. Boleh follow saya punya Facebook lah, Muhammad Imran bin Yusuf. Saya ada tag Amirah kot. Bukan saya tak tag lah, saya ada screenshot kat Amirah, boleh tengok kat situ. Selalunya perkongsian berkenaan dengan produk-produk umrah dan juga update terkini berkenaan sistem pendidikan, saya ada kongsi dalam saya punya Facebook lah, insya-Allah. Okay, itu saja. Okey, Bella Ustaz, saya ada satu lagi soalan. Okey, kita tak tahu COVID-19 ni akan berakhir bila, sama ada setahun lagi atau 2 tahun lagi. Jadi saya nak tanya, ada tak apa-apa perancangan jangka masa panjang? Sebab ialah sepanjang pandemik COVID-19 ni. Okey. Terima kasih Farisha. Perancangan jangka masa panjang sekarang ni itulah yang kita yang saya pasti sekarang ni, Harmoni sendiri kita telah buka satu kafe yang kita ambil satu idea daripada luar negara lah. Nama kafe kita adalah Scottish, SCOTTISH. Jadi Scottish Cafe ni adalah hak milik penuh Harmoni Excellent, yang mana bangunan umrah kita tu kita renovation, kita ubah suai, kita buat ala-ala deco English style, dan kita sediakan makanan-makanan yang western food dekat situ lah. Dekat situ. Tapi ada juga makanan Malaysia semacam mi muar Johor, ada nasi lemak, ada kambing perap dan sebagainya. Jadi untuk bisnes-bisnes yang macam ni, perancangan jangka masa panjang lah. Mungkin syarikat akan buat bekerjasama dengan syarikat-syarikat penghantaran makanan dan sebagainya untuk kekal relevan dalam 5 tahun akan datang, insya-Allah. Itu yang saya nampak lah yang jangka masa panjang, insya-Allah. Doalah yang baik-baik untuk syarikat, insya-Allah. Okay, tapi kafe tu kat mana Ustaz? Dekat awal sama lah. Tengoklah kat Facebook, ada. Okey, baik. Terima kasih Ustaz menjawab soalan saya. Baik, nanti kalau nak belanja saya pun boleh, insya-Allah. Saya ala-alakan. Nanti saya bagi nombor akaun, insya-Allah. Okey. Baik Ustaz. Ya Fikri. Hari ini saya akan menyusulkan persoalan seterusnya. Okey. Kita tahu peristiwa COVID-19 ini banyak telah menjejaskan banyak pihak, terutamanya sektor perniagaan. Jadi, persoalan saya adalah, adakah syarikat Harmoni menerima inisiatif kerajaan yang diberikan kepada organisasi terjejas semasa COVID-19? Maksudnya, syarikat yang Harmoni menerima inisiatif kerajaan yang untuk memberikan kepada organisasi terjejas. Itu soalan saya.
Okey, baik Fikri, terima kasih kepada Fikri. Soalan macam apa, dalam suasana debat, pidato Piala Diraja, kemas hangpa ni. Baik, actually untuk Harmony Excellence setakat ni kita mampu survive dan kita tak ambil lah keran daripada kerajaan dan kita doakan insya-Allah syarikat kekal relevan di pasaran kita tak ambil. Walaupun syarikat Harmony ni tak adalah kecil sangat, besar sangat tapi memang kita tak ambil sebab we can survive with the doa insya-Allah. Itu saja Fikri. Okey. Terima kasih Ustaz untuk terhadap jawapan yang diberi. Baik. Soalan terakhir daripada saya adalah, adakah bantuan yang diberikan organisasi tuan membantu organisasi semenjang pandemik COVID-19 ini? Fikri, kita tak ambil bantuan tersebut. So memang bantuan tu tak memang membantu. Memang dah tak ambil kan. InsyaAllah Allah Ta'ala bantu insyaAllah. Okey. Terima kasih tuan. Sama-sama. Saya nampak kamu semua comel pada hari ini sebab terikat dengan teks. Tapi tak apa, Alhamdulillah. Kerana benda ni memang biasa berlaku sebab yalah mungkin tak pernah on air. Tapi Alhamdulillah lah nampak cute je semua Alhamdulillah. Okay, ada apa-apa lagi? Sebelum saya nak pergi ke lapangan lain, iaitu saya ingin memasak hari ini, iaitu nasi Arab dan juga apa satu lagi saya nampak tadi, tu kambing perak. Yang saya juga adalah merupakan orang lelaki yang handal di dapur. Kalau tak saya tanya Amira ada abang, nanti Amira boleh tanya abang. Saya share menu dan juga resepi setiap hari. Sajalah, ini iklan saja. Yang ada soalan tu boleh. Ustaz. Ya Mira. Betul. Saya ada soalan. Ustaz, Ustaz boleh bagi tak tahu kelebihan Harmony dalam agensi Harmony ni, kelebihan dia. Mungkin kami dapat lagi bantu kukuhkan lagi agensi ni supaya orang luar tahu lah agensi ni ada macam tu tak. Ustaz boleh bagi kelebihan. Baik, boleh. Alhamdulillah. Okay, gini Amira dengan kawan-kawan. Kalau kita pernah makan fast food, kita ada ayam KFC, kita ada ayam McDonald, betul? Kalau kita pernah makan pizza, kita ada Domino Pizza, kita ada Pizza Hut, betul? Jadi orang akan buat comparison ataupun perbandingan di antara beberapa company. Jadi saya rasa setiap company ataupun setiap syarikat yang dalam bidang travel umrah ni dia ada kelebihan masing-masing. Dia ada tambah kat situ, tolak kat sini, kurang kat situ, lebih kat sini. Jadi untuk Harmony yang selama 5 hingga 6 tahun lah saya terlibat dalam pegawai pemasaran ataupun orang yang buat sale ni dalam bidang ni, sebab saya cover bahagian utara iaitu Kedah, Penang, Perak dengan Perlis. Jadi kelebihan secara peribadinya, saya secara peribadinya sebelum saya terlibat dengan syarikat umrah Harmony Excellence, saya pergi umrah dengan syarikat lain. Pada tahun tak ingat lah 2000 apa tak, 7-8 tahun lepas lah. Tapi bila saya balik daripada umrah tersebut, saya tak pergi dengan syarikat tu pun, tak repeat. Tapi saya pergi dengan Harmony Excellence. Satu kelebihan Harmony Excellence ni, dia punya big boss, iaitu Tuan Haji Nur Hashim adalah merupakan seorang yang very humble. Maknanya tokoh besar kami ni dia seorang macam abah-abah. Dia pakai jubah, pakai kasut slipper je, tapi dia boleh close dengan orang lain. Dia tak ada gap. Itu yang pertama lah, poin yang pertama. Pada yang kedua, syarikat Harmony ni kita ada banyak package. Satu, umrah full board. Maksudnya package tu full lah dari segi makan, minum, apa semua lah. Hotel pun 5 star dan sebagainya. Yang tu mahal sikit. Dan kita juga ada package ekonomi. Yang mana package ekonomi ni package tanpa makan. Jadi maknanya orang pergi umrah dengan kita tak sediakan makanan. Makanan itu jemaah umrah dia kena pergi sendiri, beli sendiri kat sana. Itu yang jadi kurang dalam 5,000 lebih macam tu lah. Kemudian yang tu package tu syarikat lain mungkin tak ada lah. Kemudian yang saya ingat Harmony juga ada menawarkan package umrah sepanjang Ramadan tanpa makan yang agak berbaloi. Jadi kalau umrah di sana ni Mekah Madinah,
memang kalau tanpa makan ambil memang baloi lah, walaupun tak disediakan makanan oleh syarikat travel. Tapi dekat sana Allah Ta'ala gerakkan hati insan-insan seluruh muslimat bersedekah. Jadi kita tak ambil pakej makanan, jadi pakej umrah kita jadi murah lah. Itu antara kelebihan syarikat kita. At the same time, layanan di segi mutawif memang tip-top. Lebih kurang dalam 30 hingga 50 orang mutawif yang berkhidmat dalam bidang dalam travel umrah harmoni ni semuanya adalah pakar dalam bidang masing-masing. Cuma saya je lah yang agak tak berapa nak cerdik. Saya banyak belajar lah daripada orang lain, insyaAllah. Kemudian akhir sekali syarikat umrah harmoni ni deposit tak burn lah. Maksudnya kalau tak jadi pergi umrah sebab masalah kesihatan, ada urusan kematian dan sebagainya, kita refund balik, buat surat skipping, kita bagi balik lah modal tersebut. Itu je lah yang saya nampak kelebihan syarikat Harmony Excellent, insyaAllah. Terima kasih Ustaz sebab menjawab soalan. Okay, saya bagi kepada siapa yang nak bertanya lagi. Soalan lah sebelum saya ke dapur. Baik Ustaz, saya ada beberapa soalan tambahan. Soalan pertama, macam selain perkhidmatan yang disediakan oleh travel ini, maksudnya perkhidmatan macam apa, bawa orang pergi umrah, perkhidmatan travel. So macam tak kata tadi ada produk kan, produk Abah Sauda. So macam saya nak tanya, macam apa banyak produk yang dikeluarkan oleh travel ni bagi nak support dari segi kewangan. Itu saja Ustaz. Baik, terima kasih Ajwan. Ajwan boleh scroll dekat YouTube, dekat wawancara TV Al-Hijrah. Ada Cikgu Hashim ataupun Tuan Haji Nur Hashim diinterview oleh TV Al-Hijrah. Saya rasa sebulan sekali ke atau seminggu sekali, saya tak pasti. Tapi memang kerap keluar kat TV Al-Hijrah. Cuba search black garlic. Black garlic. Maknanya bawang putih hitam kot, black garlic. Dengan habatus sauda tu. Jadi itu suplemen makanan sunnah yang memang laku keras. Sale juta-juta jugalah. Betul lah. Kemudian untuk produk-produk lain seperti Poketo, P-O-K-E-T-T-O, Poketo by Uncle Hashim. Itu macam, dia macam burger ice cream yang ada banyak flavor. Ada ice cream, ada flavor durian, ada coklat, ada vanilla dan sebagainya. Kemudian produk lain seperti kambing grill yang dipack, sedap lah, saya dah cuba. Itu je lah yang saya boleh kongsi setakat tu, insyaAllah. Okey, faham. Terima kasih Ustaz atas penjelasan yang cukup jelas. Baik, ini kira soalan terakhirlah dari saya. Okey, soalan yang kedua. Macam Ustaz kata tadi, Ustaz ada pengalaman selama 4 tahun kan. Jadi sepanjang Ustaz berada di table ini, apakah macam kenangan pahit manis Ustaz semasa bawa jemaah pergi haji atau umrah, ataupun Ustaz membawa orang pergi travel? Apa kenangan pahit manis yang Ustaz dapatlah setakat ni? Itu saja Ustaz. Ini soalan last ke? Okey, saya jawab dengan penuh kesyahduan. Untuk orang ataupun mutawif yang pernah pergi umrah, dia banyak benda yang Allah Ta'ala uji. Walaupun dia pergi ke umrah banyak siri ataupun dia repeat setahun 2 kali ataupun setahun sekali kan, ataupun berbelah-belah kali lah dia pergi umrah, dia ada setiap perjalanan umrah tu berbeza dia punya pengalaman. Dan yang pahit banyak, yang manis pun banyak. Dia yang pahit tu banyak lah. Seperti Allah Ta'ala uji bas mati tengah jalan, ataupun berkasar, bergaduh dengan orang Arab. Orang kan kasar. Saya pula kecil molek ni, jadi kalau nak tumbuk memang tak menang lah. Kemudian ada juga Allah Ta'ala uji dengan jemaah yang sakit, yang uzur. Ada diuji dengan jemaah yang collapse, yang pengsan, dirasuk hantu dan sebagainya. Dekat Mekah Madinah pun kena ada rasuk hantu. Apa ingat dekat Nilai Negeri Sembilan je orang kena rasuk hantu sebab beli kapek. Apa kena tahu bahawa dekat Mekah Madinah pun ada juga orang kena rasuk hantu. Baik, kemudian antara cabaran-cabaran dan ujian yang diterima tu, saya rasa saya telan dan saya anggap ini tips lah yang saya bagi. Kalau suatu hari nanti boleh pergi Mekah Madinah bergelar sebagai mutawif ataupun mutawifah,
anggaplah semua jemaah yang berada di bawah pimpinan kita 30-40 orang tu adalah merupakan seperti seolah-olah darah daging kita, seperti kak, abang, adik, kakak ataupun ibu dan ayah kita. Untuk pengetahuan adik-adik, ibu dan ayah saya dah meninggal dunia. Jadi setiap kali saya tatap makcik-makcik, pakcik-pakcik yang tua, dia punya urat-urat dia keluar kot dahi dia, tangan-tangan dia pun dah tua berkedut-kedut. Saya simpulkan di sini bahawa berapa jangka masa lama mereka mengumpul duit untuk keluarkan inilah perbelanjaan pergi ke umrah tu. Jadi adalah merupakan salah satu kesalahan besar untuk saya sekiranya saya tak memberi khidmat yang terbaik kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang saya nampak macam ibu dengan ayah angkat ni. So kalau demam dia, sakit dia, sa'i dia, ibadah tawaf dia tak selesai, saya tak boleh tidur malam. Saya rasa macam sebagai seorang anak saya tak menjadi anak yang terbaik. Jadi saya anggap mereka ini sebagai satu keluarga. Alhamdulillah, sepanjang 5-6 tahun saya berkecimpung dalam bidang umrah ni, lebih kurang ada berbelas-belas grup WhatsApp. Sampai sekarang hubungan itu kekal. Dan ada juga makcik-makcik yang transfer duit raya, baju raya, sedekah kepada anak-anak saya. Dan baju raya sendiri pun tahun ini saya tak beli, ditaja oleh ibu-ibu ayah yang angkat yang seluruh Malaysia ni. Tapi itu kita tak minta, itu ekstra lah kan, sebab ukhuwah tu terjalin. Itu antara kenangan manis yang saya dapat, iaitu bila ada ukhuwah berkekalan sampai hari ini walaupun 5-6 tahun dah tak jumpa. Dan at the same time kita rasa seronok lah bila kita tolak wheelchair, kursi roda, bawa makcik-makcik ni tawaf keliling Kaabah dengan sebutan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi kita rasa macam touching. Yang saya doakan apa titik peluh saya tu yang saya servis kepada makcik dengan pakcik ni, Allah Ta'ala akan alirkan sahamnya kepada akhirat, kepada ibu dan ayah saya yang tidak ada. Itu adalah benda yang saya nampak. So sweet lah insyaAllah. Touching kan? Okay, itu je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas perkongsian Ustaz sepanjang menjadi mutawif atau pembawa orang pergi melancong ni. Banyaklah saya tengok kenangan Ustaz kan, pahit manis semua sebab yelah mutawif ni dia macam banyaklah cabaran dia, antaranya macam apa yang saya tahulah sebab saya pun macam ada pengalaman iaitu pakcik saya sendiri sebagai mutawif, macam banyaklah dia macam apa jemaah yang bermasalah, yang marah, maksudnya yang tak puas hati dengan servis driver tu, macam yelah banyaklah kenangan sebab saya fikir masa tu macam saya tahulah perasaan pakcik saya sebab yelah sebab dia kena macam apa, dia kena hentam, maksudnya banyaklah orang kutuk maksudnya macam tu ya Ustaz. So itulah mungkin setiap yang Ustaz kata setiap driver setiap dia mempunyai banyak apa ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka semasa nak bawa orang ataupun semasa dekat Malaysia ni. Betul Ustaz. Terima kasih Ustaz. Betul Ajwa. Jadi rekan-rekan Ajwa cakap dah jadi macam mutawif dah, alhamdulillah. Ustaz malu saya. Jadi kepada rakan-rakan saya, ada lagi nak tambah soalan tanya pada Ustaz? Tak ada dah? Tak ada dah. Okay. Okay Ustaz, baik, terima kasih kerana sudi meluangkan waktu bersama. Tak ada. Terima kasih kerana sudi meluangkan waktu bersama kami, even Ustaz busy nak masak ni, nak kambing perah. Ya Ustaz, jawapan nak Ustaz. Asal hampa kena terbang main Penang lah. Guna tiket ni Lofa dengan Puris. InsyaAllah. Okay Ustaz, terima kasih kerana menjawab soalan-soalan kami dengan penjelasan yang cukup cantik lah dan kemas. Okay, sama-sama. Okay, akhir kata daripada saya doakan adik-adik yang berada dalam lapangan ilmu ni, Farisha, Fikri, Ajwa, Amirah dan Yasin, selamat baju jaya, all the best. Belajar rajin-rajin sampailah menjadi seorang yang bermanfaat kepada umat, insya-Allah. Itu saja. Terima kasih. Okay Ustaz, saya doa Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Saya boleh keluar lah. Boleh Ustaz. Boleh. Okay. Kalau ada rezeki share lah rakaman tu yang tak diedit, yang edit saya tak mau tengok. Okey, apa-apa saya kita ya. Ustaz, terima kasih Ustaz. Bye, assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam.